Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin memulakan selain dari menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendoakan keselamatan, kesejahteraan kita semua. Juga ucap terima kasih kepada saudara-saudari yang terus mengikuti pembicaraan saya dan pandangan, memberikan teguran, cadangan dan soalan, dan ada juga sedikit yang memberikan celaan. Itu saya maafkan, tapi mudah-mudahan kita elak daripada kegiatan yang merugikan, kerana dalam keadaan ujian dari Allah SWT ini kita harus banyak beristighfar, memohon kepada Allah SWT supaya kita, keluarga, masyarakat dan negara dan kemanusiaan keseluruhannya diselamatkan. Semalam kita bicara tentang dua persoalan. Pertama, dan kedua, soal ekonomi. Maka saya ingin sambung apa yang saya janjikan semalam tentang doa khas Syekh Yusuf Qaradawi kepada kami pada malam di mana transisi pintu belakang berlaku. Dan sudah dengar sendiri perbicaraan saya dengan beliau dan doa beliau sebahagiannya, dan selainnya kita sisipkan dalam liputan Facebook dengan terjemahan sekali. الله سبحانه وتعالى لن يتركك ابدا ولن يتخلى عنك، وانت ما دمت مع الله لا يهمك. يعني انت اعمل ما عليك والباقي اتركه لله عز وجل. فنحن معك، يعني ندعو لك ونصفق لك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يشد ازرك وان يعني يحمي ظهرك وأن يقوي أمرك دائما. اللهم معك يا حبيبي. يعني ثق أن الله سبحانه وتعالى لن يتركك أبدا. آمين. ونحن في كل يعني مدتنا هذه ونحن معك، وطول المدة كنا معك، لم نتركك أبدا إن شاء الله. فنحن نعمل ما نستطيع إن شاء الله للدفاع عنك والدعاء لك. Demikian sebahagian dari cebisan doa beliau yang dipaparkan sepenuhnya dengan terjemahannya sekali. Sebelum itu masih ada umpamanya surat beliau dan gesaan beliau pada tahun 2018. Dan ini juga kita akan tunjukkan, dan ini sebenarnya surat yang ditulis oleh Syekh Qaradawi pada tahun 2013. Ya, yang dikhususkan kepada saya, Ustaz Abdul Hadi, dan juga wakil parti Cina, dia tak sebut DAP pada masa itu, dan menggesa rakyat supaya memberikan sokongan. Saya tidak mahu ulas panjang, tapi saya fikir wajar kerana hujah-hujah beliau itu diteliti oleh saudara dan baca dengan tenang dalam naskah asal bahasa Arab dan terjemahannya sekali. Jadi kerana kadang-kadang orang-orang yang mencela itu dia tidak langsung mengikuti, dan dia hanya membuat suatu rumusan berdasarkan satu dua tokoh yang ada kepentingan atau yang cemburu. Penyakit cemburu ini juga serius, sama ada orang itu seorang alim atau seorang biasa atau orang politik atau peniaga. Jadi sebab itu kita harus waspada
kita rujuk kepada teks surat beliau yang panjang dengan terjemahannya sekali. Tapi yang saya nak juga perkenalkan ialah ruang kita kalau ada, elok kita teliti pandangan Yusuf Qaradawi yang sebahagiannya saya sebut semalam. Umpamanya bila bicara soal ekonomi seperti mana kita hadapi sekarang, beliau menekankan soal nilai akhlak, nilai akhlak dalam ekonomi. Ini yang kadang-kadang ketinggalan. Orang sebut etika, ethics in economics. Ini dalam tradisi barat itu perkara agak baru juga dikemalkan. Tetapi kalau kita lihat umpamanya kupasan beliau, ini ada terjemahan, tapi saya tidak ada terjemahan di sini sekarang. Dia sebut tentang ar-rahmah wa tahrim, tentang bagaimana pertimbangan ekonomi Islam itu mencakup bidang yang lebih menyeluruh. Kemudian tentang al-hurriyah, bahawa ekonomi itu harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada individu, masyarakat dan negara. Balah beliau menekankan dari kitab ini antara lain, asas al-iman itu juga bil-hurriyah, dengan kebebasan. Kemudian saya hanya mungkinkan sebagai contoh, bagaimana kupasan ekonomi itu bukan saja soal apa yang halal, apa yang haram, soal riba, tetapi makna pemahaman maka ekonomi itu bagi saya bila membaca itu, dia memberikan kesan kelemahan besar dalam sistem kita, kerana soal kemanusiaan itu kita ketepikan. Soal compassion atau penyayang tentang kehidupan golongan yang kurang bernasib baik, itu tidak diberikan pertimbangan. Sebab itu dalam kitab dia yang lebih terkenal dulu, iaitu Fiqhuz Zakah, yang diterjemahkan sebagai bahasa Melayu Hukum Zakat, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Fiqhuz Zakah, yang saya ingat satu terjemahan yang sangat baik oleh sahabat saya juga sebenarnya, Munzir Qaf, tetapi direvise dan diedit semula oleh Akhbar Siddiqi dan diterbitkan oleh Islamic Book Trust. Jadi itu tentang zakat yang saya sebut semalam. Kemudian di antara buku yang agak popular yang digunakan dari dulu, dari tahun 70-an sehingga sekarang, ialah Al-Halal wal-Haram fil Islam, halal dan haram dalam Islam. Dia bentuk soal jawab tentang isu-isu semasa. Kalau nak perkenalkan, nak lebih kenal tentang Syekh Qaradawi ini, ada tentang perjalanan hidup beliau, yang kita harus kenal. Kemudian ada juga usaha-usaha daripada tokoh-tokoh muda kita, termasuk Rumaizuddin Ghazali, Yusuf Qaradawi, dan pengaruhnya dalam masyarakat Islam Malaysia. Ini juga diterbitkan oleh penerbitan Waski, penerbit USIM, USIM adalah anggota penerbit USIM. Jadi saya saja perkenalkan supaya dapat kita baca dan teliti, beza sikitlah. Kalau tidak nanti kita terlalu ta'assub dengan satu dua guru sampai tak mahu membaca kupasan-kupasan lebih mendalam dan meremehkan pandangan yang lain. Ini yang saya fikir perlu kita sedar dan insafi. Perkara kedua yang bersambung dari soalan semalam adalah tentang kedudukan ekonomi. Saya sebut unjuran ekonomi kita 4% sudah meleset. Ekonomi dunia hilang keyakinan. Malah semalam Syekh Saleh Kamil dari Jeddah, pengasas Dallah Barakah dan Bank Islam Barakah, di antara bank Islam yang besar, dan saya pernah menjadi anggota lembaga bank itu selama hampir 10 tahun. Beliau menyatakan keyakinan beliau bahawa sistem ekonomi dan pandangan kita tentang ekonomi yang gelojoh, yang
menggunakan golongan kroni dan golongan kaya, merompak kekayaan dan kurang pertimbangan tentang nasib masalah masyarakat susah ini dan derita, itu akan berubah besar, terutama dengan ancaman terhadap sistem di Amerika sekarang yang menguasai sistem kapitalis dunia. Jadi beliau menjangka, ya, dan saya setuju bahawa sistem ekonomi itu akan berubah, dan malah kita juga harus meneliti. Setakat ini kerajaan ada memberikan beberapa inisiatif yang kita sokong, tetapi tentunya banyak kelemahan kerana tidak dirundingkan, ya, dengan lebih meluas. Umpamanya unjuran pertumbuhan, saya sebut semalam, beberapa hari yang lalu Menteri Kewangan masih menyatakan sekitar 3% yang memang tak masuk akal sama sekali, dan ini ada kesannya kepada rakyat, ya. Kita kena tahu bahawa kalau unjuran itu salah 1-2% itu boleh dimaafkan, tapi kalau meleset terus, itu bebannya ditanggung bukan saja oleh generasi sekarang tapi generasi berikutnya, ya. Bank Dunia semalam menerbitkan laporan yang menunjukkan keruntuhan, kemunduran keyakinan umum terhadap sistem ekonomi, dan unjuran bagi Malaysia seperti saya tengok dalam angka ini umpamanya itu mengucuk, ya, dari apa yang kita jangka 4% ke 3%, 2%, 1%, paling baik ialah negatif 0.4%. Tetapi ada kemungkinan mengucuk, maknanya minus, negatif 4.6%. Ini maknanya negara sudah menghadapi kemelesetan. Itu unjuran dia. Kita doa mudah-mudahan tidak tepat. Tetapi kalau kita masih dalam agak delusional, ya, menganggap bahawa kita ini sudah mantap, hebat, ini semua mengundang bencana seperti mana pernah berlaku dulu. Penyelesaiannya seperti mana sebahagiannya diumumkan oleh Perdana Menteri, saya fikir munasabah, tetapi harus dibahaskan, ya, kerana kita kena teliti kerajaan ini. Kita kata pertama, rakyat yang tak cukup makan nak hidup ini. Tadi berpusu-pusu ke KWSP kerana orang jangka 1 hari bulan. Ada juga pengumuman mengatakan sekarang daftar 1 hari bulan untuk keperluan. Lembaga hasil dalam negeri kata tak perlu daftar. Okey, tetapi akan disampaikan bantuan itu akhir bulan. Sekali lagi saya gesa kerajaan, seperti yang diumumkan juga oleh sebahagian daripada pimpinan, pastikan kelulusan itu disegerakan, ya. Saya setakat yang saya mampu memantau keadaan di beberapa kawasan, termasuk Sabah dan Sarawak di kawasan pedalaman, ya. Itu keadaannya lebih parah. Orang yang bekerja mencari nafkah harian 3 hari tak dapat kerja mungkin boleh tahan, cukup seminggu 2 minggu sudah kelaparan, ya. Dan kita masih merangka daftar dan sebagainya. Jadi saya harap perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Pengucupan unjuran pertumbuhan hingga 3-4%, ya, negatif 3-4% itu serius. Jangan kita dituduh umpamanya meremehkan, melecehkan ataupun mempolitikkan, ya. Ini isu negara yang mesti dihadapi bersama. Malah saya pernah sebut semalam, dan ini dipertikai oleh banyak kalangan, saya mengatakan tak usah bimbang, kita tidak akan bangkitkan isu undi tidak percaya, ya. Itu hak kita, ahli parlimen, untuk membangkitkan. Tetapi khusus sidang khas, bukan sidang biasa bulan Mei, sidang khas yang patut kita segerakan itu tidak harus dibimbangi kerana tidak akan bangkitkan isu politik selain dari langkah-langkah dan kebijakan ekonomi keseluruhannya untuk menyelamatkan negara. Berkaitan atau terkait dengan isu ini adalah isu bazar Ramadan. Menteri Besar Negeri Sembilan, Menteri Besar Selangor agak cepat
untuk menyatakan faktor keselamatan itu harus mengatasi semua kepentingan lain. Saya fikir ini satu yang bijak, memberi keyakinan bahawa kita juga akan mengambil apa langkah perlu untuk menjamin keselamatan. Cuma saya percaya mereka akan teliti. Apakah mungkin keluarga yang biasa membuat kuih muih ini dapat terus menjual melalui proses umpamanya pengedaran berasingan, ya, rumah ke rumah, tidak seperti mana tumpuan kedai-kedai. Dengan cara yang ini kita dapat juga menampung sara hidup kalangan yang miskin, yang mampu mencari nafkah untuk buat kuih, termasuk kuih raya. Jadi saya akan bincang dengan Menteri Besar Negeri Sembilan, Selangor dan Ketua Menteri Pulau Pinang. Saya juga ucap tahniah terutama kepada Ketua Menteri Pulau Pinang yang telah mengumumkan bahawa pengedaran dana itu bermula hari ini, juga Selangor dan Negeri Sembilan. Jadi kita mahu Kerajaan Persekutuan dan negeri-negeri lain juga mengambil langkah yang sama, walaupun saya tahu program yang diperkenalkan di Sarawak itu agak juga menyeluruh dan lebih kemas daripada apa yang diumumkan peringkat awal oleh Kerajaan Persekutuan. Perkara yang berikutnya yang saya janjikan semalam ialah untuk menceritakan, kerana banyak sangat keluh kesah ni, lemas lah, rasa bosan lah, dan rasa tak tahu nak buat apa, pelbagai alasan untuk cari jalan keluar. Saya bagi tahu ini perlu disiplin hidup. Pengalaman saya keseluruhannya hampir 11 tahun di penjara. Di kem tahanan Kemunting itu tak apalah, ada Profesor Syed Hussein Ali, ada beberapa tahanan yang lain, ya. Boleh juga kita ngobrol walaupun dikurung 7 pagi sampai 7 malam. Boleh keluar di sekitar compound. Tetapi di pengalaman Sungai Buloh lain, itu di kurungan seorang diri. Jadi sepanjang 6 tahun itu, lebih, ya, 8 tahun itu kurungan seorang diri dari pagi sampai malam. Maka kita kena ada kekuatan. Pertama, kita yakin bahawa politik ini juga terpaksa diharungi. Kita yakin nak bawa perubahan bukan mudah. Orang yang gelojoh dan curi harta rakyat dan jaga anak pinak menjadi billionaire semua, itu tidak akan izinkan kita naik memerintah dengan senang, kerana mereka tentunya akan rasa tercabar. Orang yang zalim takut terbongkar kisah mereka, dan beberapa cukong-cukong atau perompak keliling mereka itu akan belanja wang untuk menidakkan perubahan berlaku. Jadi saya sedar hal yang sedemikian. Tetapi bagaimana untuk selamat? Saya Alhamdulillah, Azizah dan anak-anak itu banyak membantu, ya. Tetapi disiplin keseorangan itu, fikirkan setengah hari itu tak ada langsung hubungan selain ada makan, Assalamualaikum oleh pengawal dan habis. Betul, pengawal penjara baik di tahanan polis atau penjara itu sangat sopan dan sangat hormat dan sangat baik dengan saya. Tetapi mereka terpaksa ikut peraturan, dan peraturan yang ditetapkan itu kejam. Kamera ada depan pintu, ya. Dan untuk masuk dari pintu pagar utama hingga ke bilik saya itu 13 pintu besi. Saya ni dibandingkan lebih teruk daripada botak Chin dulu. Tapi tak apalah, ini percubaan mereka untuk melemahkan kita, ya. Tetapi berbalik kepada pengalaman itu, apa yang kita harus lakukan? Disiplin. Maknanya pertama, kita tetapkan jadual yang ketat. Saya harus selesaikan buku ini dalam tempoh 2 hari. Hafal surah ini dalam tempoh 1 minggu. Kemudian baca novel ini dalam tempoh 2 hari. Jadi kalau ini jadualnya, dan riadah mesti sekurang-kurangnya 45 minit hingga 1 jam. Kalau tidak nanti badan jadi lemah longlai, ya.
Maka bangun 5 pagi, siap baca Quran, tahajud. Lepas subuh ulang baca Quran. Kemudian sampai minum pagi, teh putih kosong, selamat engkau. Kemudian baca buku, baca sebanyak mungkin, ya. Keseorangan. Kalau di rumah, tahanan di rumah, sekarang ni seolah tahanan di rumah, itu ada keluarga, boleh masak, boleh berkebun, boleh sembang, boleh cari buku di perpustakaan, boleh main dengan cucu. Itu lain, ya. Walaupun tidak mudah bagi kebanyakan kita, tetapi pengalaman kita, kalau kita ada jadual yang ketat begitu, baca buku, ya. Habis katakan buku isu fiqh zakah saja, nanti bosan pula. Baca novel, baca novel, baca buku ekonomi, kemudian baca buku falsafah, kemudian perbandingan agama. Jadi kita baca sebanyak mungkin, ya. Sampai waktu asar, lepas asar riadah sebentar, maghrib, ya, zikir, wirid, sampai isya. Selepas isya ulang lagi, ya, sama ada hafalan Al-Quran ataupun baca kitab-kitab ataupun membaca lagi. Ini maknanya kalau disiplin begitu, tetap. Kadang-kadang saya kata, Allah, tak ada waktu lah, saya janji nak selesaikan buku ini dalam masa 2 hari, ini dah masuk 3 hari belum selesai lagi. Jadi kita ada challenge itu. Ini dikatakan disiplin yang ketat untuk dipatuhi. Jadi kalau kita di rumah sekarang, dalam tempoh 2 hari kita selesaikan buku ini, ya. Dalam masa 3 hari dan hari berikutnya kita cuci, bersihkan rumah, ya. Itu yang saya sebut, janganlah serah pada isteri saja, ya. Dan kalau ini dapat dilakukan, kita ada jadual. Hari Khamis bersih rumah, hari Jumaat tolong masak, hari Sabtu kebun ataupun apa yang boleh tanamlah lebih kurang. Hari Ahad ambil masa dengan anak-anak, celoteh cerita dan sebagainya. Kemudian ada ruang boleh tengok iFlix, dong ceritakan Daulat, saya tak lihat, tak nonton lagi lah, ataupun Netflix. Malam tadi saya nonton Malcolm X, ini di antara ikon generasi muda tahun 70-an. Itu dokumentari yang sangat berkesan. Itu maknanya kita boleh gunakan masa. Kalau saya di penjara, tidak ada radio, tidak ada televisyen, tidak ada suara khabar, tidak ada majalah, ada buku, tak ada pilihan, tak ada kawan nak ngobrol. Mungkin pada peringkat awal sebulan sekali, Pak Azizah, itu pun ikut cermin. Makan daripada rumah tidak diizinkan, ya. Jadi kalau ke mahkamah adalah diberi ruang sikit, kerana hakim itu akan lebih timah rasa. Jadi kita boleh langgar sikit peraturan. Jadi mudah-mudahan alasan untuk mengatakan kita tak boleh tinggal di rumah, ini bosan, ini pelik juga bunyinya, bosan dengan isteri dengan anak-anak ni. Jadi susah kita terima alasan itu, ya. Jadi mudah-mudahan kita manfaatkan waktu dengan sebaiknya untuk manfaatkan, ya, waktu dengan tak banyak ketika. Ini ujian ini luar biasa, saudara. Saya baca umpamanya ada bilioner, dia ada private jet, tapi private jet tak boleh terbang. Bayangkan, ya, orang yang punya bilion, pas dengan kejatuhan pasaran dari harga 1 bilion mungkin tinggal 100 juta sekelip mata. Maka sebab itu kita kena yakin, ya, kena tawakal kepada Allah, dan kena manfaatkan apa yang ada. Kita bernasib baik apa? Pertamanya sihat, keduanya waras, ya, ketiganya dapat menyelamatkan diri daripada bencana ini, keempat masih ada keluarga, masih ada tempat tinggal, masih ada makan. Jadi yang mana ada, berikanlah secara ikhlas kepada sahabat, keluarga dan jiran yang kurang bernasib baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Katakanlah, ya Muhammad,
tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Maka kepada Allah jua orang beriman bertawakal. Jadi kita mesti yakin begitu. Jangan masalahnya besar, bencana dan malapetaka ini luar biasa, tidak terjangkau. Negara yang paling canggih, Amerika, mengalami masalah paling besar. Itali yang dianggap negara industri menyaksi kematian paling banyak, dan segala unjuran sebelum ini meleset belaka. Tetapi bagi kita yang yakin, yang percaya, ya, tahu ketentuan Allah SWT dan apa yang ditentukan itu, kita boleh mampu sekadar ikhtiar kita menyelesaikan sebanyak mungkin. Selainnya, fal yatawakkal ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah SWT. Semoga Allah selamatkan kita dan berikan kita al-afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.